Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muaz bin Abdul Ghani ingin membentangkan sedikit sebanyak filem Tenggelamnya Kapal Bernowitz. Sebagaimana kita tahu, filem Tenggelamnya Kapal Bernowitz diadaptasikan dari novel fiksi karya Hamka. Bermakna filem ini bukan dari kisah sebenar. Sebelum cerita ini bermula, saya ingin memberitahu sedikit latar belakang pelakon utama, iaitu Zainuddin. Zainuddin berlatar belakang ibu Makassar dan bapanya merupakan orang Minangkabau. Tapi dia telah menjadi jatuh dan dibesarkan oleh penjaganya yang dipanggil Mak Basa di Makassar. Apabila sudah meningkat dewasa, pada tahun 1930, dia pergi ke Batipoh yang berada di Padang, tempat asal-usul ayahnya. Kedatangannya disambut dengan baik, namun tidak diterima dengan sepenuhnya. Zainuddin kecewa disebabkan itu. Namun ada perkara baik yang datang, iaitu dia bertemu dengan Hayati, seorang gadis yang berbelajar agama dan baik budi pekertinya. Mereka saling berkawan dan balas surat. Zainuddin juga ada menceritakan keadaannya kepada Hayati, bagaimana dia dilayan di Batipoh. Akhirnya Zainuddin meluahkan rasa cinta kepada Hayati dan mereka saling bercinta. Malangnya, masalah bermula sebaik sahaja berita percintaan mereka sampai ke telinga ayahnya. Kajian kami membincangkan filem yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Bernowitz yang ditayangkan umum di Pawagam pada 19 Disember 2013. Filem ini menampilkan pembinaan Piyush, Herjunot Ali dan Reza Rahadian yang bergenre romantik drama dari Indonesia. Secara filem ini diadaptasikan dari sebuah novel karya Haji Abdul Malik karya Amungoh atau lebih dikenali Hamka yang judulnya seperti dalam filem ini. Filem ini ditulis oleh Imam Tantowi dan Doni Digantoro dan diarahkan oleh Sona Soraya. Filem ini menggunakan 3 bahasa, iaitu Belanda, Indonesia dan Minangkabau, yang masa tayangnya dalam 2 jam 44 minit. Filem ini menghabiskan selama 5 tahun untuk disiapkan dan menjadi filem termahal yang dihasilkan oleh Soraya Interscene Films. Filem ini mendapat sambutan hangat dengan mendapat kutipan sebanyak 4.6 million US dollar. Seterusnya saya ingin menerangkan objektif kajian kami. Banyak objektif sebab apa kami pilih Tenggelamnya Kapal Bernowitz. Salah satu ialah kami ingin tahu kenapa filem ini mendapat sambutan hangat. Apa yang membuat kawan kami mensyorkan filem ini ditonton. Ini disebabkan filem ini berasal dari Indonesia, maka jarang kami jumpa keluaran filem dari Indonesia yang bagus. Selain itu, kami ingin tahu benarkah kapal Bernowitz itu betul tenggelam seperti mana tajuknya Tenggelamnya Kapal Bernowitz. Kami juga ingin tahu kenapa kapal itu dinamakan Kapal Bernowitz. Tambahan lagi, filem ini dihasilkan berdasarkan novel fiksi karya Hamka yang merupakan pengarang dikenali hampir seluruh dunia. Akhir sekali, kami ingin mengenal pasti nilai-nilai ketamudanan dan teladan yang boleh kami pelajari dari filem ini, kerana filem ini dihasilkan mesti mempunyai objektif yang tersendiri. Ini kerana bukan murah untuk menghasilkan satu filem, ia memerlukan pembelajaran yang tinggi. Akhir sekali, pembahagian kajian. Kajian ini mengandungi 3 bahagian utama, iaitu rumusan filem, bahagian A dan bahagian B. Rumusan filem atau yang lebih terperinci latar belakang kajian, daripada sejarah, asal-usul dan definisi filem. Pada bahagian A, kami menekankan nilai-nilai ketamadunan yang boleh kami pelajari dalam filem ini, dan bahagian B, kami menerangkan teladan yang boleh kami dapati dari filem ini. Maka itu sahaja daripada saya untuk bahagian pengenalan. Rombongan meminang dari keluarga Aziz dihantar ke Batipoh, iaitu tempat tinggal Hayati. Namun dalam masa yang sama, Zainuddin juga masuk meminang Hayati. Namun pinangannya dihantar melalui surat sahaja. Pinangan Aziz diterima oleh keluarga Hayati kerana dia mempunyai wang dan datang dari keturunan yang baik serta meminang dengan cara yang penuh beradat. Hayati bersetuju dengan pilihan ayahnya, namun Zainuddin patah hati sehingga mengalami gangguan fizikal dan kesihatan fizikal. Badannya mula susut dan kemudiannya jatuh sakit.
Namun akhirnya Zainuddin bangkit dan mengejar cita-citanya untuk menjadi seniman. Ditemani oleh mulut anak kepada wanita menumpangkan Zainuddin semasa sakit, mereka berpindah ke Pulau Jaja untuk mencari peluang pekerjaan. Setelah berada di Pulau Jawa, Zainuddin menjadi penulis yang terkenal. Ia menggunakan nama samaran Z di dalam setiap karyanya. Mulutlah yang selalu memberi semangat kepada Zainuddin sehinggakan dia dapat mencapai kejayaan tersebut dan dapat melupakan Hayati. Hayati dan Aziz kemudiannya berpindah ke Surabaya. Perekonomian mereka semakin menurun dan akibat daripada terlilit hutang yang semakin banyak, mereka diusir dari kontrak dan secara kebetulan mereka bertemu Zainuddin. Lalu Zainuddin menumpangkan mereka di rumahnya kerana tidak mampu menanggung malu yang mendalam. Di atas kebaikan Zainuddin, Aziz keluar meninggalkan isterinya untuk mencari peluang pekerjaan di Bayuwangi. Setelah beberapa hari kemudian, terdapat 2 sepucuk surat yang datang dari Aziz. Surat yang pertama berisikan surat perceraian untuk Hayati, manakala surat yang kedua berisikan surat permohonan maaf dan meminta agar Zainuddin dapat menerima kembali Hayati. Setelah itu, tersebarlah berita bahawa Aziz ditemukan bunuh diri di dalam hotelnya sendiri. Hayati juga meminta maaf kepada Zainuddin dan dia masih berharap agar Zainuddin dapat kembali bersamanya. Namun, masih terasa sakit di dalam hati Zainuddin sehingga dia menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya iaitu Batipuh. Keesokan harinya, Hayati pulang ke Batipuh dengan menaiki kapal Vanderbilt, walaupun dengan terpaksa dan kesedihan yang mendalam. Setelah berangkatnya Hayati pulang, Zainuddin merasa amat gelisah dan menyadari bahawa dia tidak boleh hidup tanpa Hayati. Apatah lagi setelah membaca surat yang dituliskan oleh Hayati, iaitu, "Aku cinta engkau dan kalau aku mati, kematianku dalam mengenang engkau." Maka dia terus bersiap mengikuti Hayati ke Jakarta. Pada saat Zainuddin mereka bersiap-siap, tersiarlah khabar berita bahawa kapal Vanderbilt yang dinaiki oleh Hayati tenggelam. Zainuddin terus bergegas ke tempat jeti bersama Muluk untuk mencari Hayati. Muluk agak menyesal kerana pada awalnya dia tidak ingin memberitahu Zainuddin bahawa Hayati sebenarnya masih mencintainya. Setelah bertemukan dengan Hayati, Hayati pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah Zainuddin membimbingnya mengucapkan kedua kalimah syahadah. Setelah Hayati meninggalkan Zainuddin untuk selama-lamanya, Zainuddin terus menulis tentang kisah cinta mereka dalam sebuah karangan buku. Hal ini untuk menunjukkan kebahagiaan cinta antara Zainuddin dan Hayati yang tidak pernah terpadam. Karangan buku tersebut dinamakan Tenggelamnya Kapal Vanderbilt. Setelah itu, dia menukarkan rumahnya kepada rumah anak yatim, iaitu diberi nama Rumah Anak Yatim Hayati untuk mengenangkan Hayati selain dapat sedikit sebanyak menolong anak-anak yatim di Surabaya. Saya rasa itu saja daripada saya, Muhammad Azmi bin Mulana. Untuk rumusan filem kali ini, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, saya Nuralim Haziq ingin membentangkan tentang unsur-unsur ketamadunan yang terdapat dalam filem Tenggelamnya Kapal Vanderbilt ini. Berdasarkan latar masa yang sekitar tahun 1930-an, kita dapat melihat filem ini dapat menyentuh beberapa nilai ketamadunan yang sememangnya dapat membantu generasi kini untuk memahami dengan lebih mendalam lagi tentang ketamadunan Melayu. Nilai ketamadunan yang pertama adalah pendidikan. Tujuan utama Zainuddin merantau dari Makassar ke tempat asal arwah ayahnya iaitu di Padang adalah untuk menuntut ilmu. Kita dapat lihat di Padang terdapat sekolah agama yang memberikan pendidikan agama Islam kepada anak muda di situ. Jadi ini menunjukkan bahawa pendidikan agama Islam merupakan salah satu pendidikan yang amat penting bagi setiap anak muda di situ. Hasil daripada sistem pendidikan yang terdapat di Padang, ia memastikan bahawa setiap anak muda di negeri itu mempunyai pegangan agama yang kokoh. Seterusnya, nilai yang terdapat dalam
nilai ketamadunan yang terdapat dalam filem ini adalah adat. Seperti mana yang kita tahu, Hayati dipelihara oleh pakciknya yang juga ketua adat di Padang. Jadi ia memberikan kesan yang mendalam terhadap percintaan antara Hayati dan Zainuddin. Pegangan adat dan istiadat yang kukuh telah merematahkan hati kedua pasangan ini. Zainuddin yang hanya seorang pemuda miskin yang tidak bersuku kerana ibunya berdarah Bugis dan ayahnya berdarah Minang, tidak diterima dalam masyarakat Minang. Sebaliknya, Hayati yang pula merupakan seorang gadis Minang yang betul-betul bangsawan. Jadi kedua pasangan ini dikatakan tidak secocok untuk menjadi suami isteri. Oleh itu, Zainuddin telah membuat keputusan untuk merantau ke Tanah Jawa kerana beliau telah patah hati apabila Hayati dipaksa untuk berkahwin dengan seorang jejaka bangsawan iaitu Aziz. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan kumpulan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Is Farhan dan saya akan menyambung dua lagi nilai ketamadunan dalam filem Tenggelamnya Kapal Vanderbilt ini. Unsur ketiga yang boleh dilihat adalah struktur sosial yang ada di dalam filem ini. Struktur sosial menerangkan tentang macam mana seseorang itu akan dilabelkan berdasarkan latar belakangnya, etnik dan kaum, dan juga perhubungan di antara kumpulan sosial tersebut. Ini boleh merangkumi peranan dan tanggungjawab ahli masyarakat yang berbeza, status dan dinamik kuasa yang wujud dalam masyarakat tersebut, dan cara mereka berinteraksi antara satu sama lain. Contoh yang boleh diambil berdasarkan filem ini adalah di antara keluarga Hayati dan keluarga Aziz. Keluarga Hayati yang sangat mengutamakan adat dan asal-usul mereka, manakala keluarga Aziz yang memeluk rapat modernisasi dan teknologi terkini. Contoh lain yang boleh diambil ialah perbandingan harta di antara keluarga Hayati dan keluarga Aziz. Seperti di dalam contoh, kita boleh lihat pakaian keluarga Aziz menunjukkan pakaian yang moden dan mengikut trend, manakala pakaian keluarga Hayati mengambil pakaian tradisional mereka daripada asal-usul Minang mereka di Makassar. Salah satu lagi benda yang kita boleh lihat adalah diskriminasi terhadap Zainuddin semasa dia datang ke Makassar. Unsur terakhir yang dapat dilihat adalah unsur seni dan kesusasteraan. Sesebuah tamadun mencerminkan budaya, nilai dan kepercayaannya dengan seni dan sastra. Ia boleh merangkumi segala-galanya daripada lukisan dan arca kepada muzik, puisi dan novel. Kedua-dua seni dan sastra boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti peristiwa, sejarah, tradisi budaya dan pengalaman peribadi. Mereka juga boleh dipengaruhi oleh iklim sosial dan politik sesebuah masyarakat dan mungkin mencerminkan cabaran dan isu yang sedang dihadapi oleh sesebuah tamadun. Dalam filem ini, kita boleh lihat pelbagai sastra dan seni ditunjukkan sebagai penyampai kata Zainuddin pada masa itu. Zainuddin merupakan seorang yang suka membaca, rajin dan suka menulis. Kita boleh lihat apabila dia selalu mengutuskan surat kepada Hayati semasa berada di Padang. Selepas dia terluka dengan perkahwinan Hayati dan Aziz, dia menggunakan tenaga dan pelakuan tersebut untuk membuat penulisan sastranya sendiri dengan pertolongan mulut sebagai bara apinya. Dengan hasil usahanya, dia telah berjaya mengeluarkan karya pertamanya iaitu Terasing, muncul dalam surat khabar tempatan. Selepas daripada itu, dia juga telah berjaya mengeluarkan novelnya sendiri dan membuat persembahan teater yang mendapat tepukan gemuruh daripada peminat-peminat yang melihat teater tersebut. Ini menunjukkan bahawa Zainuddin merupakan seorang sastrawan yang berjaya pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf Saiful Anwar. Saya ingin membentangkan tentang soalan teladan yang telah diperolehi dari filem Tenggelamnya Kapal Vanderbilt. Berdasarkan filem Tenggelamnya Kapal Vanderbilt yang telah saya pelajari, terdapat banyak teladan yang diperoleh di dalam filem ini yang diterbitkan pada Disember 19 tahun 2013. Terdapat banyak teladan yang dapat dicontohi di dalam sebuah filem ini, iaitu tentang tenggelamnya kapal Vanderbilt yang boleh memberi kesan yang positif bagi generasi muda pada masa hadapan. Antara teladan yang telah diperolehi di filem tersebut, yang pertama ialah sabar.
Dalam filem Tenggelamnya Kapal Vanderbilt, ini menjelaskan bahawa sesuatu yang paling berharga adalah hati yang dijaga untuk sentiasa sabar dalam menghadapi keadaan yang baik dan buruk. Dan filem ini menunjukkan kesabaran Zainuddin yang bertahun-tahun telah merasa kehilangan sejak kecil, iaitu telah ditinggal oleh kedua orang tuanya, iaitu ibu dan bapa. Malah ditambah lagi dengan penderitaan ketika ia dianggap dan dipandang hina masyarakat Minangkabau kerana asal-usulnya yang tidak jelas. Namun, dalam keadaan itu, Zainuddin tidak pernah sekali merasa pasrah atau mengeluh dengan keadaannya kerana ia merasa memiliki harta yang paling berharga, iaitu hati yang ia jaga untuk selalu sabar. Selepas itu, sedekah juga adalah teladan yang dapat diperolehi dari filem Tenggelamnya Kapal Vanderbilt kerana filem tersebut menjelaskan bahawa Zainuddin dengan ketaatan dan keimanan yang membuat ia sedar bahawa harta dan pencapaian yang dia capai dari seluruh kerja kerasnya hanyalah untuk semata dia menggunakan di dalam menggunakan dengan sebaik mungkin untuk keperluan peribadinya atau untuk disedekahkan kepada orang yang lebih memerlukan. Hal ini kerana dengan bersedekah, ia tidak membuatkan seseorang itu miskin, tapi akan membuatkan dia menyedarkan bahawa kebahagiaan diri sendiri juga adalah kebahagiaan untuk orang lain. Seterusnya, teladan yang telah saya dapat di dalam filem Tenggelam Kapalnya Vanderbilt yang ketiga ialah tolong-menolong antara satu sama lain. Hal ini kerana filem tersebut menunjukkan bahawa tolong-menolong merupakan suatu kewajipan seseorang kerana menolong merupakan sikap yang perlu ada pada setiap manusia di dalam bumi ini. Dengan sikap tolong-menolong, ia dapat memberikan banyak kesan atau impak yang positif pada diri sendiri dan disayangi masyarakat. Di dalam filem tersebut, ia telah menunjukkan ketulusan Abang Mulud dan dalam membantu Zainuddin dalam mencari sesuatu kebenaran, dan ia dapat memberikan suatu pekerjaan bahawa menolong sesama sendiri tanpa meminta balasan tidak akan membuat seseorang itu merasa rugi, melainkan ia dapat memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri, iaitu kebahagiaan dari dalam hati. Kemudian, persaudaraan juga adalah teladan yang saya peroleh di dalam filem Tenggelamnya Kapal Vanderbilt kerana di dalam filem ini ia telah menceritakan bahawa kebaikan Zainuddin yang rela menerima kembali kedatangan Hayati dan Aziz tanpa ada rasa dendam, walaupun mereka berdua pernah menyakiti hati Zainuddin dan hampir membuatnya meninggal. Malah Zainuddin juga pernah berasa kecewa terhadap Hayati kerana telah mengingkari janjinya. Sikap persaudaraan yang dimiliki oleh Zainuddin patut untuk diteladani kerana persaudaraan adalah satu sifat yang amat baik bagi merapatkan hubungan silaturahim di antara satu sama lain, dan ia juga sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Di samping itu, tauladan yang kita dapat daripada kisah atau cerita Tenggelamnya Kapal Vanderbilt ni ialah nilai sikap toleransi sesama manusia. Hamka, iaitu penulis dan pengarang cerita ini, telah mempraktikkan amalan toleransi dalam manusia. Ia telah membuat satu watak, iaitu Zainuddin, yang seorang pemuda yang baik hati, yang pada mulanya tidak mempunyai apa-apa, hanya seorang manusia lelaki budiman yang tidak punya suku kaum dan dipandang hina oleh masyarakat. Namun begitu, beliau tidak pernah berputus asa. Beliau berjaya menangani semua masalah yang ada meskipun tersiksa, terluka kerana cinta. Namun Zainuddin bangkit semula berkali untuk mencapai kejayaan. Seterusnya menjadi seorang pengarang dan penulis yang terhebat pada masa itu di Surabaya, iaitu karyanya ialah terukir. Walaupun pada masa itu beliau telah menjadi karyawan yang agung, tersohor dan termasyhur di Surabaya pada masa itu, beliau tidak pernah berdendam dengan seseorang. Beliau membantu Hayati dan juga Aziz yang mempunyai masalah kewangan disebabkan Aziz yang saling menjalankan hutang piutang dan dipecat kerja. Jadi oleh itu dia tidak mempunyai wang. Jadi Zainuddin membantunya memberikan penempatan, makanan dan wang.
Jadi jelaslah di sini apa yang saya ingin tekankan ialah toleransi sesama manusia itu adalah penting, kerana tanpa toleransi hidup bermasyarakat kita akan punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aiman Husfika. Seterusnya kita akan beralih ke kesimpulan. Okey, daripada novel daripada Hamka ini, kesimpulannya kita dapat melihat pelbagai impak positif yang boleh kita pelajari melalui filem Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang berdasarkan novel yang ditulis oleh Hamka itu tersebut. Dalam novel ini, watak Zainuddin ialah anak kepada pendekar Sultan Melayu Minangkabau yang membawa diri ke Makassar lalu berkahwin dengan gadis Bugis yang bernama Daing Habibah. Di sini Hamka menekankan bahawa rumpun manusia itu wajar bersatu tak kira apa sahaja suku kaum. Pendekar Sultan adalah lambang kepada insan, manakala Daing Habibah pun lambang kepada cinta. Apabila dua kepribadian ini bersatu, maka hasilnya ialah perhiasan agama, iaitu nama beliau iaitu Zainuddin. Walaupun begitu, perhiasan agama ini bermakna apa-apa jika tidak bersatu pula dengan hayati, iaitu kehidupan. Ketika saat Hamka menulis novel ini, dilihatnya kepincangan masyarakatnya iaitu masyarakat Minang yang membeza-bezakan suku dan darjat, serta Hamka juga tidak bersetuju dengan konsep kahwin paksa pada masa itu. Oleh itu, ini telah menjadikan idea inspirasi beliau untuk membuat novel ini. Apabila hakikat kehidupan yang tulen itu dipandang enteng, iaitu sekadar mengambil lapis atasnya saja, seperti yang digambarkan oleh Hamka melalui perkahwinan Hayati dengan Aziz, maka manusia itu bisa pincang. Aziz yang bermaksud perkasa, dan perkasa di sini digambarkan wataknya yang mempunyai darjat, kuasa, wang, kemewahan dengan cara hidup Belanda. Kemudian Hamka menjelaskan lagi apabila ruang kemaafan ditutupi dengan tembok dendam, akhirnya hakikat hidup itu akan lenyap dan tenggelam bersama materialistik. Kesimpulan di sini, Hamka menyeru agar kita sebagai manusia menjadi seorang insan yang pemaaf, bersatu menuju hakikat hidup, lalu menentang penjajahan material, iaitu penjajahan duniawi, dan gunakan hidup merdeka sebagai orang yang bercinta. Ini yang dimaksudkan oleh Hamka sendiri di dalam ayat beliau, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sebagai kerja, kera juga bekerja. Dalam konteks ketika novel ini hasil, ia ditafsirkan sebagai seru agar Melayu bersatu menentang Belanda dan sistemnya yang telah berjaya meracuni tata krama, iaitu adat sopan santun Melayu. So, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.